Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Fungsi Tetap Persidangan yang berhormat Saudara Heri Mat Shah, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Bendahari Barisan Exco, seterusnya sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Nama diberi Muhammad Jasnizam bin Muhammad Usni, Ketua Pemuda UMNO bahagian Padang Terap, yang juga mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Pemuda Negeri Kedah dan sahabat-sahabat Ketua Pemuda bahagian dalam negeri Kedah yang memberi peluang untuk saya berdiri di atas pentas ini pada hari ini. Sudah pastilah akan saya suarakan apa yang terbuku dalam Pemuda UMNO Negeri Kedah, insya-Allah. Sidang perwakilan sekalian, 7 bulan yang lepas, saya yakin kita semua ahli UMNO terkejut dengan apa yang telah dihidangkan oleh pengundi kepada kita. Beberapa bulan selepas itu juga saya yakin kita mengalami kejutan yang kedua apabila kita bekerjasama pula dengan Pakatan Harapan dan lebih mengejutkan lagi ada DAP di dalamnya. Betul tak betul tuan-tuan? Dengarkan pendirian saya. Dari Kedah membawa hajat dibawa berbentuk pesan. Di takdir tuah kita berpakat, badai menggunung kita tak heran. Mungkin inilah ketentuan ilahi, satu takdir yang ditentukan kepada parti keramat kita ini. Pada saya mudah saja. Biarlah parti apa pun yang kita nak gabung, biarlah parti apa pun yang kita nak bekerjasama, biarlah apapun, yang penting kawan kita itu ikhlas dengan kita. Kita jangan sembang kencang, jangan sembang derah, orang Kedah kata. Kononnya tak jadi kerajaan pun tak apa. Parti mana yang masuk politik ni tak mau jadi kerajaan? Cuba beritahu saya. Jangan pula kita terhegeh-hegeh nak berkawan dengan parti yang terang-terang nak bunuh kita. Nak berkawan dengan parti yang nak kuburkan kita. Agak-agak kalau kita kawan dengan mereka, Perikatan Nasional tu, kita selamat ke? Kita selamat ke? Lebih baik kita berkawan dengan PH jika mereka ikhlas dengan kita. Dan saya rasa selagi DAP akur kepada perlembagaan dan rukun negara, apa masalah? Hak kita dia tak kacau. Politik hari ini, esok kawan, lusa jadi lawan pun boleh jadi. UMNO ini adalah penjaga, pemelihara, pelindung kepada agama, bangsa dan negara. Khususnya Melayu, Islam dan Bumi Putera. Yang tu matlamat kita daripada awal. Itu yang asal. Tak ada yang berubah. Dan hari ini saya rasa benda tu masih kekal sampai ke hari ini. Jangan lupa, kita ni duduk dalam kalah. Kan? Kalau di DAP itu dikatakan satu ancaman. Sebelum ini belasan tahun, mereka duduk sebumbung, duduk sekatil, duduk seselimut, malah mimpi pun sama dengan DAP, tak ada masalah pun. Hari ini bila kita duduk sekali, fatwa tu dibolehkan. Yang haram jadi halal balik. Yang halal jadi haram balik. Itu yang mereka buat untuk kita. Barang diingat, kita juga punya maruah. Kalau dah 2-3 kali kita ditipu, cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah. Parti kita bukannya parti bodoh. Sebaliknya parti ini banyak jasanya kepada rakyat. Kalau bukan kepada kita, mungkin kepada kedua ibu bapa kita. Mungkin adik-beradik kita.
kawan-kawan kita barangkali pasti ada jasanya. Sahabat-sahabat perwakilan sekalian, seterusnya berkenaan pilihan raya negeri. Kami ada 6 buah negeri yang akan terlibat dalam pilihan raya pada kali ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, dalam 6 buah negeri yang terlibat pada kali ini, ada lebih kurang 50 hari lebih kurang. Dalam 50 hari itu, kalau kita tolak cuti sakit, kita tolak hari Minggu, tolak hari pelepasan, tolak hari raya haji, tolak lagi cuti umum, tolak hang, tolak aku, tinggal berapa hari? Tak banyak hari dah. Luka kita pada PRU yang lepas tak habis lagi, mai pula dah pilihan raya negeri. Tapi takkan kita nak tarik diri. Sifat pemuda itu sendiri melawan. Mailah macam mana pun kita tetap akan lawan. Lawan tetap. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat dunia akhirat sekalian, setakat lawan saja. Bolehlah kita masuk gelanggang, tapi boleh menang ke? Oh, dia kata, kalah menang tu kerja Tuhan. Tapi adakah kita sudah bersedia? Jangan lupa, PRU yang lepas, kita dikalahkan dalam gelanggang demokrasi. Apalagi yang kita tak buat masa tu? Apalagi yang Barisan Nasional tak buat pada masa tu? Politik pembangunan. Saya ingat habis serata kampung, pelusuk kampung masuk, buat jalan, buat rumah, repair rumah, semua dia bagi. Tapi undi kita tak dapat. Maknanya politik pembangunan bukan lagi caranya. Orang anggap, masyarakat anggap, siapa pun yang jadi kerajaan kena buat pembangunan ni. Itu pemahaman mereka. Walaupun puak-puak di sebelah sana, mereka dah jadi kerajaan pun, mereka tak buat pembangunan. Berbanding Barisan Nasional yang sudah terbukti pelaksanaannya. Selain politik pembangunan, apa lagi? Politik kebajikan. Katil orang sakit, kerusi roda, susu, pampers, bakul makanan, sampailah ke kain kafan, semua kita bagi. Tapi undi itu kita tak dapat. Maknanya buat kebajikan pun orang tak ingat dah. Apa lagi? Kalau nak kirakan dari segi program-program, saya ingat sayap-sayap ni, pemuda, wanita, puteri ni, macam-macam program buat. Bolanya, keremnya, kelas memasaknya, tapi undi kita tak dapat. Berbanding mereka tu, apa satu aktiviti pun tak dapat. Tak ada, tapi dapat undi. Itulah yang kita nak. Sahabat perwakilan sekalian, jadi kalau dah macam tu punya momentum, dah buat macam-macam undi tak dapat, maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya ada benda yang kita kena ubah. Kita buat kali ini kena ada hala tuju. Kita kena ada target. Kita kena bersasar. Kena ada data. Dan tak boleh dah sembrono saja. Sebab program yang ramai saja belum tentu untuk menjamin kemenangan. Boleh jadi itu hanya program yang syok sendiri saja. Tambahan pula, mereka juga memainkan politik persepsi. Selalu sangat main politik persepsi. Semua kerja buat kita yang baik dulu kita buat, mereka ulang-ulang sampai jadi salah kerja buat kita. Sampai jadi haram kerja buat kita. Kena atas batang hidung mereka, jadi halal, suci, murni. Jangan lupa, banyak negara di luar sana jatuh kerana mainan politik persepsi sebegini. Politik macam ni dia mudah. Dia fitnah, dia reka cerita, lepas tu dia jatuh hukum sendiri. Betul tak betul, tu nombor 2, tu yang belakang. Samalah juga pemimpin tertinggi di Kedah tu, yang ada sekarang ni. Sanusi. Tak ada pun, dia tak buat apa pun. Ada tak nampak dia pergi jumpa penoreh Kedah? Ada dia pergi jumpa, daripada Kedah ada nampak tak? Ada dia pergi jumpa nelayan? Ada dia pergi jumpa petani? Yang dia tahu, dia cari glamour, dia kata kat orangnya. Dia nak tunjuk dia hero. Tapi kerja hakiki dia sebagai menteri besar, dia tak buat. Pembangunan apa yang dia buat? Perancangan apa yang dia buat?
Tak ada buat apa-apa. Sebab apa tak buat apa-apa? Sebab semuanya UMNO dah buat. UMNO dah buat semuanya. Kalau nak sebut di Kedah tu, masjid, dewan, sebutlah apa pun, lampu jalan ke, apa lagi, universiti ke, industri di Kulim ke, industri di Bukit Kayu Hitam ke, yang tu semuanya UMNO dah buat. Jadi dia tak ada kerja apa, kata kat orang lah. Campur sikit dengan maki-maki sikit, dia glamour. Justru itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam dunia globalisasi kini, dalam dunia tanpa sempadan pada hari ini, kita mesti wajib memperkuatkan media sosial. Saya tengok di media lah ni, terkebelakang, kita terkebelakang. Bukan setakat sekarang, saya ingat malahan dari dulu lagi, kalau sebut pasal media, kita ke belakang. Dikatakan kita kalah pada PRU yang ke-13 hari itu, sebab bermula tubuhnya grup WhatsApp. Dikatakan kita kalah yang PRU yang ke-14 hari itu sebab penggunaan Facebook secara meluas. Dikatakan juga kita kalah PRU yang ke-15 baru ni disebabkan TikTok. Jadi PRU yang ke-16 ni kita kena bersedia. Mungkin timbul pula platform baru. Mungkin TokTek ke? Mungkin Tut-Tut ke? Kita tak tahu. Tapi apa yang saya nak bagi tahu di sini, kita kena sentiasa bersedia. Dan seterusnya pada hari mengundi. Strategi pada hari mengundi itu sangat penting. D-Day. Kempen juga kena berkesan. Kalau kita nak kempen lebih jauh, kita kena kempen dalam keluarga kita dulu. Kempen anak-anak. Kempen mak ayah, kempen adik kakak abang kita dulu. Lepas tu baru kita kempen keluar sikit kepada kawan-kawan kita. Lepas tu baru kita boleh kempen dalam masyarakat. Jangan biarkan anak-anak kita yang balik dari luar mempengaruhi kita pula. Habaq dekat anak-anak. Kali ini anak-anak ayah wajib ikut cakap ayah. Bab pekerjaan, bab menantu, bab tambah anak, yang tu hampa punya pasal. Bab pilihan raya kali ini, anak-anak ayah wajib ikut ayah. Itu kita kena cakap. Sebab PRU yang lepas, ramai yang beritahu, saya duduk berjalan-jalan jugalah. Ramai yang beritahu mereka menyesal. Sebab mereka tanya anak-anak mereka selepas mengundi. Tak boleh buat apa dah. Kita duk ingat, kita kuat UMNO, anak-anak akan ikut kita. Anak-anak akan ikut kita. Jadi kempen yang berkesan secara lisan dulu, kemudian kempen dengan tindakan. Tunjuk contoh yang baik, baru orang akan bagi kat kita, baru kita dapat meyakinkan pengundi. Kempen pun kena kaedah baru tuan-tuan. Saya bercakap ni sebab 6 negeri ni akan menghadapi PRN tak lama dah. Tak boleh dah duk bersyarah saja. Tak boleh dah duk ceramah saja. Yang duk mai dengak tu, mungkin orang yang sama saja. Betul tak? Kita kena masuk ke dangau-dangau tu. Kena masuk ke pot-pot orang muda lepak tu. Tempat mereka main kerem, dam. Tempat mereka buat luahan hati sesama mereka tu. Mereka ni kita buat program jenis ceramah apa ni. Mereka tak main. Tak main ke program kita. Yang duduk di pot-pot ni mereka tak main. Cara mendekati rakyat kena berkesan. Kita juga nak kena kempen kepada pelajar-pelajar dan student-student tingkatan 6. Pengundi baru ni, mereka ni masih dalam dilema. Nak pilih, siapa yang mereka nak pilih. Pengaruhi mereka ketat-ketat. Itu antara kaedah baru yang saya maksudkan. Kita jangan lupa, setiap hari pada hari ini akan ada pertambahan pengundi baru disebabkan oleh undi automatik tu. Portfolio kita wujudkan Jabatan Orang Muda contohnya bagi mempengaruhi orang muda secara bersemuka. Bukan setakat profesional muda. Tak profesional pun kita kena dekat dengan mereka. Baru lebih berkesan. Bukan saya nak ajak. Saya rasa tuan-tuan pun bersetuju dengan saya kalau bab ni. Sahabat-sahabat wakilan sekalian. Satu lagi saya sendiri pun tak tahulah. Macam mana nak abang, macam mana nak buat pergeseran dalaman sesama kita. Yang ni pun salah satu penyumbang kepada kekalahan kita pada PRU yang lepas. Tengoklah. Ni nak mai pula lagi 50 hari ni bab calon. Kalau tak kena lagi, kerat lagi.
Sampai bila kita nak menang? Saya nak minta tolong kalau bab tu. Kalau ada lagi cukup-cukup lah. Janganlah kita menjadi ejen kepada kekalahan Barisan Nasional. Kalau tak suka kepada BN, Barisan Nasional, buatlah secara terhormat. Sebenarnya saya secara peribadi saya lebih respect kepada mereka yang keluar dari UMNO secara terhormat. Kalau dah tak suka, daripada duk jadi gunting dalam lipatan, daripada jadi api dalam sekam, daripada jadi duri dalam daging. Jika perkara ini dibiarkan berterusan, saya takut satu hari nanti kita semua akan menyesal. Saya takut UMNO akan hilang di muka bumi ini. Lagi 20 tahun, lagi 30 tahun barangkali, mampukah kita wariskan kepada anak cucu cicit kita perjuangan yang kita bawa pada hari ini? Buruk natijahnya tuan-tuan kalau kita silap langkah. Na'udzubillah. Dan akhir sekali, saya nak mencadangkan juga kepada lembaga disiplin parti. Jangan tunggu musim pemilihan saja bergerak aktif. Lembaga disiplin kena sentiasa aktif. Jangan ada berat sebelah dengan amanah yang ini. Yang salah tetap salah. Kalau ada statement yang boleh mengganggu gugat ketenteraman parti ini, siasat mereka. Buatlah keputusan yang setimpal. Kalau perlu, biarlah serangan-serangan ataupun kenyataan-kenyataan negatif kepada parti UMNO ini, biarlah mai daripada luar parti. Saya mohon gulung, mohon gulung. Gulung. Nak cari yang last. Tuan pengurusi tetap yang handsome lagi budiman. Sebagai penutup pada hari ini, saya juga nak ucapkan setinggi tahniah kepada Dr. Akmal dan Pemuda Pusat. Pertamanya sebab aktifkan balik putera UMNO. Dan yang keduanya tadi ini sebab galakkan pemuda ada diploma. Saya juga berharap Dr. Akmal dapat memimpin pergerakan pemuda ini dengan sebaiknya. Buatlah keputusan yang bijak ataupun orang Kedah kata wisdom. Kepada esko-esko yang di atas ini juga yang telah terpilih, tahniah saya ucapkan. Tolonglah tengok bahagian-bahagian angkat masing-masing. Terutamanya kepada mereka yang nak menghadapi pilihan raya negeri. Bantulah mereka. Tak boleh dengan keringat, bantulah dengan semangat. Tak boleh bantu dengan semangat, bantulah dengan buah semangat. Buah semangat tahu? Dan kepada rakan-rakan yang akan menghadapi PRN, tekadkanlah perjuangan kalian. Saya yakin kalian mampu lakukannya. Boleh semua? Negeri-negeri yang terlibat dengan PRN, bolehkah kita menang? Bolehkah kawan-kawan daripada Selangor? Sudah bersediakah daripada Piding? Sudah bersediakah daripada Negeri Sembilan? Daripada Kelantan? Daripada Terengganu? Sudah bersediakah kita daripada Kedah? Di Kedah, tagline yang Datuk Seri Pengurusi Perhubungan kita bawa, atau Dek bawa, adalah kalih bagi sama. Kalih bagi? InsyaAllah kita akan kalih Kedah bagi sama dengan Kerajaan Persekutuan. Kepada rakan-rakan pemuda di dalam Dewan Keramat ini, berbaliklah kita kepada sifat pemuda itu sendiri. Jika ditikam biar tembus, jika dihiris biar putus, jika digantung biar tinggi. Pendirian kita tegas, pemikiran kita sebati. Disebut orang, Nyor Gading Puncak Mahligai, ketupat pulut berisi inti. Biar di lambung ombak dan badai, perjuangan mulia ini tidak boleh berhenti. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk serta penuh tipu daya itu daripada Perikatan Nasional. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah mohon menyokong.